A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran, dalam sesi tadabbur Quran, dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 407 daripada surah Ar-Rum, insya-Allah, daripada surah Ar-Rum, iaitu juzuk 21, dan ayat yang akan kita baca pada hari ini adalah ayat 25 daripada surah Ar-Rum sehingga ayat 32, insya-Allah. Jadi kita masih lagi bersama-sama dalam surah Ar-Rum. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam sesi sebelum daripada ni, sesi semalam secara khususnya, iaitu sesi pada muka surat 406, kita telah sebutkan bahawa surah Ar-Rum ini tema utamanya adalah menceritakan tentang tanda-tanda, iaitu tanda-tanda. Sebab itulah di dalam surah Ar-Rum ini perkara yang banyak yang disebutkan, yang tidak disebutkan di dalam secara berulang kali di dalam ayat yang lain ialah wa min ayatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa min ayatihi, iaitu artinya apa? Di antara tanda-tandanya. Tanda-tandanya iaitu apa? Iaitu tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kehebatannya, tanda-tanda kewujudannya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam lagi, semuanya ada di dalam surah ini. Dan surah inilah yang paling banyak sekali menyebutkan tentang wa min ayatihi. Jadi alhamdulillah kita berada dalam surah Ar-Rum pada pagi ini, dan insya-Allah jangan lupa insya-Allah kita akan bermula pada pukul 6.05 ataupun lebih kurang plus minus, insya-Allah. Diharapkan kita dapat bersama-sama. Siapa yang ingin ataupun boleh mengikut secara live, masya-Allah, itu adalah yang terbaik. Dan sesiapa yang tidak dapat mengikutinya secara live, boleh mengikutinya insya-Allah secara selepasnya, iaitu boleh melihat sama ada di Facebook ataupun juga di YouTube, insya-Allah. Kita akan baca insya-Allah sedikit daripada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardh أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Sadaqallahul Azim. Jadi pada ayat ini secara keseluruhannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan di antara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kewujudannya, lagi disambung daripada apa yang telah diceritakan sebelum daripada ini. Jika dihitung mengikut sebahagian daripada ahli tafsir, bermula daripada Allah Ta'ala sebutkan tentang tanda-tanda ini sampai kepada sini ni, pada ayat 25 dan juga ayat 26, ada 10 perkara. Jadi insya-Allah kita boleh kira sendirilah, insya-Allah. Kita kira, cari sampai 10. Mana 10 ni kan? Jadi ada 10 benda dah Allah Ta'ala sebutkan. Dan pada kali ni dalam muka surat ini Allah Ta'ala sambung lagi. Apakah perkara-perkara tersebut? Jadi apakah perkara-perkara yang menunjukkan kebesaran Allah, kehebatan Allah, kewujudan Allah, dan sepatutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak menerima syirik? Apakah dia? Allah Ta'ala sebutkan pada muka surat ini wa min ayatihi. Di antara tanda-tandanya ialah antaqumas sama' wal ardu, dan juga bumi, iaitu langit dan juga bumi. Langit di sini disebutkan dengan perkataan singular, ingat satu saja, as-sama', tapi maknanya adalah as-sama' tu ialah as-samawat, iaitu dalam ayat-ayat yang lain iaitu disebutkan langit-langit. Jadi sama ada langit-langit ke, penjelasan itu ada tempatnya lah kan, yang lebih panjang lagi menceritakan kenapa disebut langit-langit, kadang-kadang disebut langit. Jadi apakah maksud langit? Langit ini ialah apa sahaja yang berada di atas manusia. Itu maksudnya langit. Kadang-kadang kita kata atap rumah kita pun kita panggil dia langit-langit. Dalam bahasa orang tua dulu, dia kata itu langit-langit, sedangkan itu adalah siling rumah dia. Tapi maksudnya ialah
Langit ni ialah apa-apa sahaja yang berada di atas manusia. Jadi kalau manusia berada di atas bumi, maka yang di atasnya adalah langit. Jadi kalau langit ini, dia either sama ada dia ditungkat oleh sesuatu benda, oleh tiang, ataupun diikat daripada atas, maknanya digantung. Jadi ada benda yang diletakkan tiang, kemudian ada benda yang digantung daripada atas. Tapi bila kita lihat kepada langit kita ni, iaitu apa yang ada di atas kita, sama ada awan ke, sama ada matahari ke, sama ada planet-planet ke, sama ada bintang-bintang ke, kita tak akan dapat lihat. Tiang pun tak ada, tali gantung daripada atas pun tak ada. Dia hanya tergantung begitu, tapi dia tidak jatuh dan dia tidak bergerak lari daripada perjalanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak berlaga di antara satu sama lain. Dia ada orbit-orbitnya yang kita panggil. Jadi itulah kehebatan. Tanda sepatutnya menjadi tanda kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehebatan manusia. Sebab manusia sekarang ni ada orang kata, oh hebat dia. Kenapa hebat manusia? Kerana dia boleh menyebutkan ramalan tentang bila berlaku gerhana dan sebagainya. Boleh tahu 20 tahun akan datang akan berlaku gerhana ini. 10 tahun akan datang, tahun depan akan berlaku gerhana ini pada tarikh ini, pada jam ini. Jadi manusia mengagumi manusia lain. Kenapa? Kerana boleh meramalkan. Sedangkan sebenarnya ialah kerana ketetapan Allah Ta'ala lah yang menetapkan perjalanan perkara-perkara tersebut, menyebabkan manusia ni boleh meramalkan. Kalau tak, manusia tak boleh ramalkan kalau benda ni tak tetap perjalanannya. Jadi yang menetapkan perjalanannya sehingga tidak lari walaupun 1 second kadang-kadang tu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikannya. Sebab itulah kita boleh tentukan naik matahari bila, pada tahun berapa naik matahari bila, jatuh matahari bila, dia keluar bila, dia hilang bila matahari itu. Bulan begitu juga. Kenapa manusia boleh meramalkan begitu? Kerana Allah Ta'ala yang menetapkan. Jadi sebenarnya bukan manusia itu yang pandai, Allah Ta'ala itu yang pandai. Seterusnya, jadi ulama kata antaku mas-sama. Takum inilah maknanya berdiri. Tetapi Allah dalam tafsir-tafsir disebutkan at-takum kat sini artinya ialah as-sabat. Iaitu apa? Allah Ta'ala yang menetapkanlah perjalanannya langit dan juga bumi bi-amrih, dengan kuasanya, dengan arahannya, dengan suruhannya. Summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Dan apabila dipanggilnya kamu dengan satu seruan, dakwatan iaitu apa? Yang dimaksudkan kat sini iaitu seruan apabila ditiupkan sangkakala, dipanggil iaitu bila ditiupkan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama memati. Yang hidup semua dimatikan. Apabila datang tiupan yang kedua, semua dikeluarkan balik, dihidupkan balik daripada mati mereka yang dah beribu-ribu tahun, puluhan ribu tahun yang mati dulu, semua itu akan dibangkitkan kembali dengan hanya satu tiupan saja. Inilah dia kata iza da'akum da'watan minal antum takhrujun. Kamu semua akan keluar. Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, dan baginya lah man, apa-apa sahaja, apa-apa ni yang ada di langit dan juga di bumi, semuanya walahu. Artinya walahu ialah miliknya. Arti miliknya ialah sepatut mereka ni tidak ada kuasa, tidak ada pemilikan, kecuali mereka ini adalah dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita diberikan harta, kita diberikan kesihatan, bukan milik kita. Harta bukan milik kita, tetapi milik Allah. Sebab tu dia kata walahu man fis samawati wal ardi. Segala benda ni adalah milik Allah. Dan Allah Ta'ala sebutkan kat sini perkataan man. Man ni kalau ikut ni adalah untuk menunjukkan kepada yang berakal. Artinya yang mempunyai akal. Kenapa? Di antara hikmahnya, ahli tafsir sebut sini seperti Syekh Sya'rawi menyebutkan bahawa disebutkan man kat sini kerana man lah, iaitu yang berakal lah biasanya, yang ada masalah. Ada masalah apa? Iaitu nak lari daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan yang lain, yang tidak berakal ni, yang kita kata tidak berakal ni, semua mereka tu mengikut saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang buat onanya, yang buat masalahnya ialah yang berakal ni. Sebab itulah disebutkan sebenarnya semua benda ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullun lahu qanitun. Semua benda ni adalah mengikut qanitun, tunduk
taat, muti'un dalam jalan lain kata, dalam tafsir jalan lain kata muti'un, iaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua benda adalah mengikut Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia dan juga jin. Itulah masalahnya. Kemudian wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Ini lagi Allah Taala ulang lagi, iaitu masalah apa? Masalah dia. Allah sebutkan dengan sini perkataan dia. Jadi apabila disebutkan dia, maka dia akan refer kepada Allah Taala saja. Kita orang mukmin faham benda ni. Tetapi orang yang tidak beriman, bila disebut dia ni, dia fikirlah benda lain. Berhala dia tu siapa? Allah Ta'ala tak sebutkan namanya kat sini, tapi Allah Ta'ala sebutkan dia. Sama seperti kul huwallahu ahad. Dia, katakan dialah Tuhan yang Allah yang Esa. Jadi dialah yang memulakan penciptaan. Jadi di sini disebutkan oleh ulama tafsir, digunakan perkataan, digunakan fi'il dalam bahasa Arab lah, kita belajar bahasa Arab sikit, iaitu digunakan fi'il, kadang-kadang diguna bada'a. Bada'a tu artinya fi'il madhi. Fi'il madhi tu maksudnya yang dah lepas. Tapi kadang-kadang di sini, seperti di sini, digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ialah apa yang sedang berlaku dan yang akan berlaku secara berterusan. Dia panggil istimrar dalam bahasa Arab. Jadi kenapa digunakan kadang-kadang bada'a? Jadi bila disebutkan bada'a, menunjukkan bahawa disebutkan Allah Ta'ala yang menciptakan dulu, iaitu Nabi Adam AS, permulaan. Kemudian kenapa kadang-kadang dia gunakan yabda'u? Yabda'u ni dia nak menunjukkan bahawa benda ni berlaku pada setiap hari, setiap masa dan berterusan sampailah kepada kiamat. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebutkan bahawa dialah yang menciptakan berterusannya penciptaan-penciptaan ini, kemudian dialah yang mengembalikan balik. Mencipta maknanya mati semula. Kemudian wahwa ahwanu alaih. Wahwa ahwanu alaih maknanya kalau dia yang menciptakan daripada tiada kepada ada dan kemudian dia tiadakan balik, maka itu adalah lebih mudah lagi untuk dibangkitkan semula daripada, sebab dia dah ada. Walaupun di sini digunakan ismu tafdil, kata ism tafdil ni ataupun fi'il tafdil ni ahwan. Ahwan ni maknanya apa? Macam akbar. Akbar tu lebih besar. Jadi seolah-olahnya macam lebih mudah. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Sama saja artinya apa? Iaitu dia menciptakan, kemudian dia tiada, ataupun dia menciptakan daripada tiada kepada ada, kemudian dah ada kepada tiada, kemudian daripada ada tiada kepada ada. Semua tu untuk manusia memang kita katakan lebih mudah. Macam kita buat barang tiruan, yang susahnya ialah R&D tu susah. Starting tu, nak buat mula-mula tu. Tapi apabila dah ada, tiru sajalah yang selepas tu. Jadi sebab tu lahirnya barang tiruan. Barang tiruan tu lebih murah. Sebab apa? Dia hanya tiru saja. Jadi kalau ikutnya, dari segi manusianya, ianya ada ahwan. Ahwan artinya lebih mudah untuk ditiru daripada nak starting buat daripada tak ada tu. Jadi Allah SWT sebut sini, bukanlah bagi Allah Ta'ala tu, dia ni maknanya lebih mudah bagi dia. Bagi Allah Ta'ala sama saja. Cuma Allah Ta'ala sebutkan kat sini adalah untuk memberi gambaran. Kalaulah manusia, artinya maknanya dia lebih mudah. Jadi kalau manusia ni tak boleh terima juga, tak boleh terima ni kan, bahawa Allah Ta'ala ni, jadi antara benda yang manusia susah nak terima ni, ialah apa? Iaitu kata, takkanlah mati ni hidup balik. Macam mana Allah Ta'ala daripada tulang-tulang nak hidupkan balik? Itulah isu dia, masalah dia. Masalah manusia merasa susah nak hidupkan balik. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kalau kamu manusia pun mudah untuk dihidupkan balik, nak jadikan satu benda yang dah ada, jadi apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian jadi Allah Ta'ala kata apa kat sini? Kemudian Allah Ta'ala kata, wahuwa ahwanu alaih. Itu lebih mudah lagi, walahul masalul a'la fis samawati wal ardi. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini walahul masalul a'la. Walahul masalul a'la ni artinya lah apa kan? Kita tidak boleh kita sebutkan perbandingan, kita sebutkan contoh dan sebagainya hanya untuk memudahkan kita faham. Kadang-kadang tu bukanlah nak kata manusia tu sama dengan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Tak betul. Jadi sebab itulah perkataan ni, iaitu perkataan apa? Walahul masalul a'la. Ataupun kadang-kadang kalau Arab kalau dalam bahasa Arabnya dia kata walillahil masalul a'la. Iaitu kadang-kadang kita sebutkan contoh. Contoh apa? Kita nak faham satu benda yang berkaitan kita dengan Allah. Jadi tetapi Allah tak samalah dengan contoh kita ni. Tapi hanya nak sebutkan contoh tu sebagai untuk memudahkan faham.
Jadi sebab itulah kalau bila kita sebut macam tu, jadi kalau Arabnya biasanya dia akan sebut walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Artinya apa? Iaitu Allah ni taklah sama dengan contoh ni, tetapi makna nak faham. Gitu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini walahul masalul a'la. Tak boleh contohlah sama dengan Allah tu. Fis samawati wal ardi, di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dia maha perkasa dan dia maha hakim. Seterusnya, darabalakum masalam min anfusikum. Jadi untuk nak bagi faham lagi ni, Allah Ta'ala sebutkanlah. Ni contoh lagi ni. Jadi sebut tu dia kata, darabalakum masalam min anfusikum. Allah Ta'ala nak sebutkan contoh pada diri kamu sendiri. Iaitu apa? Nak contohkan bahawa, sebab manusia ni sibuk sangat nak syirik. Jadi Allah Ta'ala sebut sini. Iaitu apa? Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Kemudian takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Saya bawa contohlah mudah kat sini untuk fahamkan ayat ni kan. Iaitu Allah Taala ni nak menceritakan tentang kalau kita ada hamba. Ini cerita kalau kita ada hamba lah. Kalau tak hamba pun sekarang ni bukan kita kata orang gaji ke dan sebagainya kan. Orang gaji ataupun hamba ni Allah Ta'ala sebutkan sini contohnya ialah kamu dan orang gaji kamu. Kemudian kamu ada harta. Nak tak kamu ni sharekan harta kamu ni dengan orang gaji kamu, dengan hamba kamu ni, dan kamu ni memiliki sama dengan dia tu. Dahlah harta tu harta kamu. Kemudian kamu share dengan dia. Dan kemudian kamu takut nak buat apa-apa terhadap harta kamu ni kecuali mesti dapat izin daripada dia dulu. Adakah macam tu? Jadi, nak faham. Takkanlah jawapan dia, takkanlah macam tu. Dia tu hamba aku. Kemudian, itu adalah milik aku. Kemudian, takkanlah dia nak rasa benda tu sama milik dengan aku dan dia milik bersama-sama, berkongsi. Kemudian pula tu, aku takut nak buat apa-apa pada harta ini, pada barang ini, kecuali dapat izin daripada dia. Jadi kan tak logik. Jadi ertinya tak logik tu apa? Ertinya lah macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahil masalul a'la. Kita sebut macam tu kan. Kita sebut mana Allah tu contoh dia taklah macam itu, hanya contoh saja kan untuk gambar, untuk faham. Jadi takkanlah. Jadi semua kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada yang di dunia ni di alam ni semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita nak syirikkan, nak sharekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ni barang dia. Jadi barang dia tak boleh terimalah benda ni. Allah Ta'ala tak boleh terimalah. Jadi sebab itulah kena keikhlasan. Keikhlasan tu apa? Maknanya nge-pure hanya untuk Allah Ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Agamanya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyerahan hanya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh campur-campur lagi. Jadi orang Arab Quraisy dulu kan, kalau mereka ni talbiyah, talbiyah haji, talbiyah umrah tu, labbaik Allahumma labbaik tu, labbaik la syarika lak labbaik. Kita tahun ni haji tak ramai lah kan tapi kalau talbiyah tu, maksud talbiyah tu apa? Iaitu kita pun ucapan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku menyahut seruanmu, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah aku menyahut seruanmu, tidak adalah syirik bagimu. Tetapi kalau orang Quraisy dulu dia talbiyah juga, mesti dia buat haji tu, tapi talbiyah dia kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan lak. Pula dia tambah macam tu. Dia kata apa? Tidak adalah syirik bagi kamu melainkan syirik yang engkau terima. Ada pula syirik yang kau terima, yang kau sesuai untuk kau dan sebagainya. Macam-macam itulah mengarutnya orang Arab Quraisy semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sebutkan kazalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Allah Ta'ala sebutkan benda ni, detailkan benda ni, ceritakan benda ni bagi orang-orang yang nak berfikir. Kemudian wattaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Tapi Allah Ta'ala dah cerita macam ni semua benda. Mereka tak nak terima juga, mereka nak ikut juga hawa mereka ni. Sebab tu dia kata balittaba'al ladzina zalamu, orang-orang yang zalim ni nak mengikut juga hawa nafsu mereka bighairi ilmin, tanpa ilmu. Faman yahdi man adullallah. Dah kalau dah nak Allah Ta'ala dah macam mana kan dah tetap dah ketetapan dia dah nak jadi sesat, siapa lagi nak dapat memberi petunjuk kepada dia lah.
Maknanya kalau kita ini Allah Taala nak tasliyahkan tasliyahkan Nabi, tasliyah tu makna menghiburkan para pendakwah kan. Kadang-kadang kita mengajak orang kepada Islam, kadang-kadang kita mengajak orang kepada benda baik, tapi mereka tak nak terima juga. Jadi Allah Taala hiburkanlah ini kan. Dah kalau Allah Taala dah tetap dah macam tu, nak macam mana? Makna kita usaha. Apa yang Allah Taala wajibkan pada kita ialah kita berusaha untuk mengenalkan manusia ni kepada Islam. Kalau mereka, tapi syarat dia ialah kena usaha. Usaha ni masalah ni, iaitu kebanyakan daripada kita tidak berusaha. Kita harapkan orang Islam, orang tu bertukar menjadi Islam, orang tu kenal Islam, orang tu menjadi baik, tapi kita tak buat. Ini masalah kita. Masalah kita orang Islam ni, iaitu kita ni tidak berusaha. Tidak sebagaimana para sahabat dulu. Mereka ni berusaha keluar daripada tanah Arab, pergi ke sana, ke bandar ni, pergi ke tempat orang kafir, terpaksa kadang-kadang tu berperang. Kenapa? Kerana orang nak tolak Islam tu, orang nak tolak mereka daripada nak sebarkan Islam tu, nak ceritakan Islam. Jadi sebab itulah mereka ni terpaksa berperang tu. Jadi kita tak menghadapi benda tu. Itu masalah kita lah kan, kerana kita ni tidak berusaha. Jadi kena banyakkan usaha lagi, insya-Allah lepas ni. Kemudian lagi, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Allah Ta'ala kata fa'akim. Fa'akim tu saya sebutkan tadi, artinya ialah sabat. As-sabat. Artinya sabit, maknanya sabit. Wajhaka lid-din. Artinya ialah tetapkanlah pendirian engkau, berpegang engkau kepada ajaran yang benar ini. Lid-dini hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dalam tafsir jalan lain dan dalam tafsir-tafsir beberapa tafsir lain, dia kata fitratah kat sini ialah maknanya agama. Itulah agama Allah yang telah Allah Ta'ala tetapkan pada manusia. Allati fataran nasa 'alaiha. Dalam hadis yang lain, satu hadis, ulama-ulama tafsir bawakan hadis ni ketika menafsirkan ayat ini, iaitu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak-anak kecil tu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu maknanya di atas Islam. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini sebab fitrah, iaitu fitrah ni kita kata ketetapan asal kan, yang asalnya. By defaultnya manusia ni adalah Muslim. Jadi itulah dia, manusia ni adalah Muslim. Jadi agama ni adalah itulah sebenarnya yang by defaultnya. Yang manusia Allah Ta'ala tetapkan, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan di dalam kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalikad dinul qayyim walakinna aksarun nas la ya'lamun. Tapi ramai manusia tidak mengetahui. Ramai manusia tidak tahu bahawa inilah ketetapan. Jadi Allah Ta'ala terjadikan kita ni kan, iaitu ada manusia jin dan yang kelompok-kelompok yang lain selain pada manusia jin ni, semuanya adalah Islam. Semua adalah Islam. Sama ada pokok, sama ada kayu, sama ada binatang, serangga, burung, ikan, semua benda. Semua benda adalah Islam. Yang tak Islam ni adalah, ada yang tak Islam ialah manusia dan juga jin. Jadi oleh kerana jin dan juga manusia ni, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni satu benda nama dia ikhtiar. Ikhtiar tu maksudnya bukan berikhtiar bahasa Melayu, tapi maksudnya ialah pilihan. Dia boleh pilih, dia nak Islam ke tak nak Islam. Allah Ta'ala, kalau tak Islam pun dia boleh. Dia boleh bukan maksudnya boleh ni harus, tidak, tapi maknanya Allah Ta'ala memberi peluang kepada dia. Wa hadainahu najdain. Tapi kepada selain daripada manusia dan juga jin, mereka ni jadi Islam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini, munibina ilaih wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Sepatutnya semua kita ni macam tu, ikut Islam. Bila kita ikut Islam tu, erti kita telah menjadi sama seperti yang lain-lain, iaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, wattaqu, hendaklah kamu bertakwa, dirikanlah solat, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang syirik. Ayat yang terakhir pada pagi ini, iaitu apa? Allah Ta'ala kata, minal lazina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang tidak mau beriman ni, orang-orang yang syirik ni, yang Allah Ta'ala sebut wala takunu minal musyrikin ni, jangan kamu menjadi orang-orang yang syirik. Orang syirik tu Allah Ta'ala sebutkan lagi, detailkan lagi, explainkan lagi, iaitu mereka ni bukan satu agama. Mereka ni macam-macam pula. Kita tengoklah sekarang kan, ada sembah patung berhala, ada sembah 100 patung, ada sembah salib, ada sembah macam-macam ada beribu-ribu agama. Wallahualam, mungkin kita nak kata berjuta ke, wallahualam kan. Tapi maknanya ada beribu-ribu jenis pula ni orang-orang yang syirik ni.
Jadi mereka yang syirik ni, sebab tu Allah Ta'ala kata, farraqu dinahum. Din mereka ni macam-macam. Wa kanu syi'a. Dan mereka ni pula ni berbagai bentuk. Tapi kita kumpulkan lah. Mereka ni kafir lah kan, semua tu kan. Mereka adalah kafir yang tidak beriman kan. Tapi mereka sendiri ni pula macam-macam grup. Macam-macam style. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut sini, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap grup ni pula ni, grup yang kafir ni, yang tak beriman ini, semua mereka ni pula gembira dengan apa yang ada pada mereka tu. Iaitu mereka seronok, mereka tak ada masalah. Setiap mereka ni kata ini betul, mereka ni dia kata ini betul. Last sekali datanglah orang barat, datanglah dia kata demokrasi lah, human right dan sebagainya. Dia kata ini adalah isu peribadi setiap masing-masing. Isu personal. Kita tak boleh kacau. Jadi isu agama ni terpulanglah kepada dia. Jadi bagi kita isu agama ni bukannya terpulang. Kita kena memperkenalkan Islam ini kepada orang. Kita kena ceritakan kepada dia. Mereka tak nak terima tu cerita lain. Tapi kita, tanggungjawab kita sebagai orang Islam, kita perkenalkan. Ini bukan isu personal. Sebab apa? Sebab semua manusia, semua makhluk ni adalah hamba kepada Allah. Diciptakan oleh Allah. Sepatutnya mereka kenal Tuhan mereka. Kalau mereka tak kenal, kita kena perkenalkan. Kalau mereka tak terima, tu terpulanglah pada mereka setelah kita memperkenalkan kepada mereka. Jadi, itulah nama dia, dakwah yang mubin. Dakwah yang menjelaskan. Ataupun nazirum mubin. Nazir iaitu memberi peringatan yang mubin, yang jelas. Jadi setakat tu pada pagi ni, insya-Allah jumpa lagi di sesi-sesi selepas daripada ni pada muka surat 408 insya-Allah. Kalau tak ada aram melintang pukul 6.05 pagi, 6.05 setiap pagi, insya-Allah kita akan bersama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.